Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan fotografi perkahwinan? Fotografi perkahwinan adalah kepakaran dalam fotografi yang terutama tertumpu pada fotografi acara dan aktiviti yang berkaitan dengan perkahwinan. Ini mungkin termasuk jenis fotografi potret pasangan sebelum hari perkahwinan rasmi, seperti sesi pertunangan sebelum perkahwinan, di mana foto yang diambil akan dijadikan untuk jemputan perkahwinan pasangan. Pada hari perkahwinan rasmi, para jurugambar akan berusaha memberikan fotografi potret serta liputan fotografi dokumentari untuk mendokumentasikan berbagai acara dan upacara perkahwinan sepanjang hari perkahwinan. Beralih pula kepada lokasi. Fotografi perkahwinan boleh dilakukan di dalam persekitaran indoor maupun outdoor. Antara lokasi indoor yang sering menjadi tumpuan bagi pasangan adalah seperti studio, dewan terbuka dan dewan hotel. Manakala bagi sesetengah pasangan pula lebih memilih outdoor seperti pantai, tasik dan taman permainan agar potret yang diambil akan kelihatan lebih menarik. Pemilihan lokasi sama ada indoor maupun outdoor ianya bergantung kepada faktor cuaca dan masa yang sesuai. Seterusnya adalah alat-alat tambahan. Yang pertama adalah backup kamera. Ianya tidak menjadi masalah kepada fotografer untuk membawa dua atau lebih kamera kerana ia dapat digunakan sebagai backup sekiranya terdapat masalah seperti kerosakan dan kehabisan bateri pada kamera utama. Seterusnya adalah lensa. Pemotret seharusnya memilih lensa yang sesuai dan tepat untuk digunakan ketika fotografi perkahwinan. Ianya kerana lensa kamera merupakan bahagian penting dari kamera kerana ianya memiliki peran dalam pengaturan cahaya dan penentuan kualiti gambar yang akan dihasilkan. Fungsi lensa pada kamera untuk memfokuskan bantulan cahaya dari objek agar dapat secara tepat ditangkap oleh sensor pada kamera. Seterusnya adalah speedlight dan flash diffuser. Speedlight dan flash diffuser boleh digunakan sekiranya ianya berlangsung dalam persekitaran indoor atau dalam suasana yang agak gelap dan kebiasaannya digunakan ketika majlis yang sedang berlangsung ketika waktu malam. Ia dapat membantu menyebar cahaya dan membuat potret kelihatan lebih baik dan menarik. Seterusnya adalah tripod. Tripod kamera atau sering disebut sebagai kaki tiga adalah salah satu aksesori kamera yang memiliki bentuk stand berguna untuk menopang pada bodi kamera. Ianya berfungsi untuk mengurangi kelelahan akibat menopang beban kamera. Tripod juga dapat membantu pemotret untuk menghasilkan foto HDR. Seterusnya adalah teknik fotografi perkahwinan. Yang pertama, turn on kamera dan langsung setting ke manual mode. Yang kedua, pastikan bateri kamera mencukupi dan gunakan memory card yang masih kosong dan pastikan anda membawa bateri dan memory card tambahan. Yang ketiga, mengubah picture style, standard, neutral, portrait, landscape, B&W atau lainnya. Yang keempat, mengatur ISO dan mengevaluasi pencahayaan serta mengatur RAW atau JPEG. Yang kelima, mengatur shooting mode dan mengerti penggunaan mode M, manual priority, AV, aperture priority, TV, shutter priority dan P, program atau auto. Yang keenam, membuka dan memposisikan tripod pada ketinggian tepat dan memasang tripod mount pada kamera. Yang ketujuh, mengatur kekuatan cahaya flash dan memutuskan untuk melakukan bouncing atau tidak. Yang kedelapan, juru kamera perlu mahir melihat dan mengerti histogram seterusnya membuka dan memasangkan lens hood. Yang kesembilan atau yang terakhir, juru kamera haruslah bijak berkomunikasi dengan klien supaya klien dapat memberi kerjasama untuk menghasilkan gambar yang baik.
tips fotografi perkahwinan. Tips fotografi perkahwinan ada 10, iaitu yang pertama, pengalaman. Jurukamera perlu hadir ke majlis perkahwinan dan lihat cara-cara jurukamera profesional melakukan sesi fotografi. Yang kedua, flash. Gunakan flash jika gambar nampak suram dan kurang cahaya. Yang ketiga, persediaan. Pastikan peralatan untuk sesi fotografi lengkap supaya tidak berlaku masalah ketika mengambil gambar. Yang keempat, jenis shot. Jurukamera perlu bagaikan shot fotografi seperti close-up, candid dan long shot supaya dapat menarik minat klien. Yang kelima, tiba awal ke lokasi. Jurukamera perlu tiba awal ke lokasi supaya dapat bersedia lebih awal dan dapat melihat spot terbaik untuk mengambil gambar. Yang keenam, pakaian. Jurukamera perlu berpakaian formal, sopan dan tidak terlalu berfashion. Yang ketujuh, interaksi atau komunikasi. Jurukamera juga perlu berkomunikasi dengan baik bersama pengantin dan juga keluarga pengantin supaya mereka dapat memberi kerjasama ketika sesi fotografi. Yang ke-8, berdua atau bertiga. Bawa pembantu sekurang-kurangnya seorang untuk membantu supaya tidak kelam kabut ketika sesi fotografi. Yang ke-9, perjalanan majlis. Fotografer perlu mengetahui susuk alur majlis supaya tidak terlepas event-event yang penting yang perlu diambil gambar seperti sarung cincin dan sebagainya. Yang terakhir, kad bisnes. Kad bisnes sangat penting untuk menarik minat orang supaya menggunakan perkhidmatan yang anda sediakan. Okey, sumbangan fotografi kepada masyarakat. Saya ada 3 poin. Poin pertama, memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang berminat dalam dunia fotografi. Poin yang kedua, mencukil bakat baharu yang terpendam dalam kalangan generasi muda. Poin ketiga, menghasilkan media gambar yang boleh dijadikan sebagai bukti dalam sejarah. Tanpa gambar, tiada bukti. Saya harap video ini dapat membantu anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila komen di bawah. Dan selamat menjalani kehidupan. Kesimpulannya, fotografi perkahwinan merupakan satu pekerjaan yang menarik, tetapi memerlukan latihan dan kemahiran yang banyak untuk menghasilkan gambar yang sempurna dan dapat memuaskan hati pelanggan. Fotografi perkahwinan juga memerlukan persediaan dan prop yang tepat untuk menghasilkan gambar perkahwinan yang sempurna dan menarik.